Okey, tadi kita bincang tadi Kak Nani tadi Nani kita cerita pasal tolong off dulu. Budget. Budget. Tahu. Off dulu. Okey, saya minta maaf tadi ada terputus talian atas sebab teknikal. Kan cakap pun buat lawak je kan, tapi kucing tu dah terlanggar, ada longgar sikit. Dia dah betulkan insyaAllah. Semoga lepas ni kita akan jalan lebih bagus lagi lah insyaAllah ya. Yang buruk datang daripada saya lah, yang baik-baik daripada Allah Ta'ala. Okey, dah siap dialog Okey, tadi kita cerita pasal bajet, nanti kita siapkan bajet dan semua untuk orang pengetahuan semua orang. Bajet A to Z. A daripada pre-pro, daripada groundwork sampai ke promotion lah. Kalau filem dia sampai ke promotion. Tapi biasa production manager dia tak sampai promotion lah, sampai post. Post pun kadang-kadang dia involve dalam berapa persen saja. Ya. So, tapi bajet tu dia kena bincang producer berapa bajet dia. Alright? Lain? Faham? Ni? Faham. Terima kasih. Alright. Main, okey. Lagi siapa lagi nak soal? Puan Nadia? Nak soal? Okey. Lagi? Ada siapa lagi nak soal? Soal lah. Banyak lagi benda tadi kau kena soal ni. Sebenarnya. Okey? Tak ada Tak ada bang, tak ada. Alhamdulillah, bagus. Saya harap awak dapatlah ilmu tu, tapi janganlah boring-boring. Kalau boring cakap, nanti saya buatlah lawak-lawak dekat saya sini. Okey. Tadi Nani dah cerita pasal bajet tadi. Okey, dia tanya pasal bajet. Okey, memang tugas tanggungjawab production manager dia kena buat bajet. Nampak tu yang tu di atas tu, bajet Bajet tu adalah ada tuju ke mana kita nak pergi. Bajet ni kadang-kadang kita buat bajet, okey, macam telemovie. Nanti saya akan kasih contoh bajet dia lah supaya you all boleh tengok. Okey. Besok lah, bukan hari ni. Bajet ni kadang-kadang producer akan datang jumpa you, okey, bos, aku nak buat telemovie lah. Betul? Okey, saya nak buat telemovie, bajet saya not more than 90,000. Sekarang lah, 90,000. Okey, aku tengok dululah. Pasal bila kita tengok dulu, maknanya you have to read the script properly. Daripada script itu, you all akan buat bajet. Itu yang saya cakap tadi, kita wajib baca skrip supaya kita dapat dapat memahami cerita dan dapat buat bajet yang betul. Kan? Walaupun nanti kita akan ada bajet contingency berapa persen, tapi sekarang ni memang bajet contingency itu tidak ada. Pasal untuk telemovie biasanya, kalau filem tu memang saya ada bajet contingency. Untuk filem yang dibayar, untuk drama yang dibayar oleh stesen, dia ada dia punya rate pembayaran dari stesen. Jadi every producer dia perlu ada profit untuk buat apa-apa program. Okay? Sehingga kalau contoh kalau contoh dia, bukan saya nak belah-belahkan producer, contohnya kita buat bajet 100,000, sedangkan dia orang dapat bayaran 105,000. Tak audit lah dengan apa yang dapat, profit yang dapat. Faham? At least dia boleh dapat 8,000 hingga 10,000. So kita kena buat 95,000 sekarang lah, at least. Tapi ada session yang nak naikkan bayaran. Jadi producer akan beri satu ceiling line untuk kita buat bajet tu. Jadi tak lebih bajet tu. Maka kalau kita buat bajet, kalau kita rasa bajet tu akan pendang kita punya ceiling tu, jadi kita dekat situ letaknya kebijaksanaan seorang production manager dalam pengurusan bajet. Penting bajet tu. Bajet kadang-kadang producer akan cakap, okey, Isnin, ambil ni kau buat bajet. Kita pun buatlah bajet. Buat bajet tu dia potong, dia seles. Datang kita tengok sikit. Jadi bila sikit kita tengok, aku dah baca skrip, sebenarnya bajet yang kau kasih ni tak cukup ni, mana boleh. Jadi kita ada hak untuk bercakap dengan producer. Pasal producer ni, kalau boleh, kalau 50,000 tu dia minta sampai 70,000 dia. Jadi kalau 70,000, kita nak bayar orang berapa, teknikal tim berapa, nak bayar director berapa, nak bayar pelakon berapa. Kena pula pelakon sekarang dia ting Nadia.
minta harga bukan-bukan. Dia kalau dia producer, dia faham lah zaman sekarang punya pelakon macam mana dia minta. Pasal sekarang ni pelakon kerja kepada Instagram punya Instagram lah. Saya pun tak faham lah pasal sekarang ni bukan pada tengok pada dia tengok pada populariti, bukan pada kehebatan dia pelakon lah. Jadi dia boleh letak harga suka hati dia. Jadi kita sakit kat sini, production manager sakit. Jadi production manager kalau buat bajet dan buat bajet, lepas tu production manager kena juga mensuggest siapa-siapa artis kan. Nanti kita akan bincang juga, tapi saya boleh bincang sekarang lah. Pelan-pelan kita dengar bincang artis, untuk deal dengan artis, untuk deal dengan tim yang lain, A to Z, mana tim lain, director kan, assistant director, assistant 2, continuity, ada department, wardrobe department, makeup department, macam bawah budak macam kita ni, bawah kita ni kita ada tim kita, runner kita ada, kita PA kita ada, semua tu itu memang semua kita deal, termasuk artis. Kita kena deal artis pasal bajet tu kita nak buat. Kita tahu artis tu ni apa ni, maknanya producer hanya keluarkan bajet tertentu dan setiap kos tu PM yang akan keluarkan lah, betul? Okey. Nanti saya betulkan soalan ini ya. Soalan ini sekarang ni duit dia keluarkan oleh producer lah. Kan? Kami akan tulis number dia saja. Ya? Kan? Kami akan tulis number. Maknanya kami nak bayar, contoh dia Cik Ali as a coordinator, local coordinator di Sarawak. Untuk sebulan saya bayar dia untuk filem kata contoh dia 12,000. Saya kena tulis 12,000. Kan? Jadi Cik Ali dapat 12,000. Pasal saya dah tanya Cik Ali, berapa Cik Ali? 15. Mana boleh benar dia. Kita punya deal dengan dia. Kena kurang lah, bajet ada kan benda kita, itu kena. Pasal kita kena bekerja di ceiling yang disetak oleh producer. Okay? Tapi kadang producer kasih ceiling pun bukan-bukan. Jadi bukan-bukan tu tak boleh kita hai bye-bye lah. Salam tangan, kita tak nak bergaduh-gaduh, kita kawan, kita tak boleh nak buat projek ini pasal bajet ni akan menyusahkan kita. Kan? Itu pasal saya beritahu seorang production manager yang bagus, bukan banyak job dia. Bukan banyak job. Job banyak, it doesn't mean kau bagus. Tapi job tu yang membuatkan kita puas, semua orang puas. Man pun dapat di extra pun dapat 150. Kan? Kan? Jadi saya pun cantik, senyum, melengak kan. Itu yang penting. Pasal masing-masing dapat hak masing-masing dengan adil. So bajet ni main peranan dia amat penting sebelum kita start shooting. Tanpa ada bajet, kita tak ada ala tuju. Kan? Daripada skrip kita baca, okey, ini rumah dia berapa hari, itu datang daripada jadual. Daripada jadual tu kita akan buat jadual. Jadual ni kita bekerjasama pula dengan assistant director. Macam saya punya style, kalau you baca skrip, kita kena buat master breakdown. Kan? Daripada master breakdown tahu itu mana scene 1 sampai scene 80. You kena buat satu-satu. Apa keperluan-keperluan dia. Maknanya scene tu siang malam dia kena buat. Nanti saya tunjukkan contoh dia besok. Lepas tu apa description dia supaya you ingat siapa yang terlibat dalam tu, berapa orang extra ada, dekat mana lokasinya, kan? Apa propping dipakai, kan? Propping dipakai. Jadi bila kompon-kompon rumah, contohnya rumah postman. Rumah postman, motor ada kat situ, kereta ada kat situ, nak berapa hari, kita kena jadual tu, penting. Jadi kita bekerjasama dengan assistant director, walaupun kita boleh buat jadual tu kadang-kadang assistant director dia kasih jadual saja, date tak ada, date kita yang isi, dekat situ kita check ni mana, kalau yang tak betul kita akan tegur assistant. Ada soalan? Ada soalan tak ada ya? Ali, okey. Ali? Ya, okey. Kita dipahamkan satu-satu projek production memang dihaskan satu bajet. Sebagai contoh kalau nak buat drama TV ke, buat filem ke, memang kita tahu misalnya katakanlah untuk drama TV pembelian daripada stesen mungkin dalam 100 lebih ribu. Kemudian kita cuma dihaskan untuk bajet dalam 85,000 ataupun 90,000. So sebagai pengurus produksi, apakah ada pembahagian
untuk bajet. Sebagai contohnya, kita dalam produksi, kita akan bayar sebagai pengurus produksi, kita akan bayar production team, technical team, antaranya lah, kemudian artis. Jadi yang tiga ni, ambil tiga lah, saya ambil tiga contoh lah sebagai production teamnya, mungkin directornya, AD-nya, PM sendirinya, konti apa segala gedebak-gebuk-gebuk-gebuknya. Kemudian technical teamnya daripada DOP-nya, apa segala ni sampailah ke apa segala lah technical. Kemudian artis yang kita tahu kadang-kadang macam yang saudara Misnian sebut tadi, kalau jumpa artis yang boleh kita kau team, sekurang-kurang alhamdulillah lah dapatlah kita kau team sedikit sebanyak. Tetapi ada jenis kadang-kadang kalau ni yang bangga diri, tepuk dada ni, oh saya punya rate begini kena dah banyak keluar dekat TV3 begini, sehingga kan kita sebagai pengurus produksi menjadi kelang kabut nak aturkan bajet. Jadi sebagai pengurus produksi, apakah ada peratusnya? Maksudnya daripada 90,000 tadi, berapa peratus untuk kita aturkan untuk production team, berapa peratusnya untuk technical team, dan berapa peratus untuk artis? Boleh saya minta pencerahannya? Boleh je Ali, tak ada masalah. Apa masalah dia? Dia sekarang ni macam sekarang ni dulu senang je. Sekarang ni agak payah pasal kita ni bila kita buat bajet, kita betul lah, kita punya tugas, kita dah baca skrip, kita buat bajet. Kita buat bajet accordingly apa yang skrip minta. Okey. Tetapi di market ni kadang-kadang kita bukan kata artis saja, kadang-kadang production manager pun dengan demand juga kan. Macam aku lah kadang-kadang ada department pun dia nak naik lebih, technical naik lebih, pasal artis nak lebih lah, ini macam-macam lah. Jadi benda tu pening kepala. Dulu dia, kalau kita lihat dulu, kita sebenarnya ada 100% bajet tu lah katakan. Dia sebenarnya 35%. Kita ada empat blok lah. Satu blok kita buat kita buat untuk team production is 25% lah ya. Untuk technical team dengan post 25%, untuk on field 25%, untuk artis 25%. Kita bagi sama rata. Tapi sekarang kadang-kadang untuk production dapat 20% saja. Pasal artis dah meletup. Macam mana nak buat kan? Lepas tu untuk on field pula kita sikit-sikit ada producer yang tak nak keluar bajet lebih, makan pun cipu kan. Jadi kita pening kepala juga. Jadi kalau benda tu membuatkan rambut tak tumbuh lagi, aku biasanya saya akan tolak job tu lah. Tapi itulah kedudukan dia 25 sama rata dan square. Ya. Maksudnya nanti saya akan tunjuk ya. Mencelah ya, saya tanya ni bukan maknanya ialah pasal saya dah malas kalau nak ambil job sebagai pengurus produksi, memang dah malas pasal usia dah semakin muda kan. Tapi sebab baru-baru ni di Sarawak saya adalah dijemput oleh satu pihak di mana mereka ingin membuat satu production untuk TVS. Jadi saya dipersoalkan macam yang saya tahu, macam yang kita biasa buat dalam Malaysia lah, macam yang kita selalu buat production manager mana sekalipun rasanya, PM mana sekalipun rasanya, daripada awal saya terlibat dalam dunia ni, dalam industri ni pada tahun 1987 hingga sekarang, rasanya tak ada geng-geng kita yang sama-sama production manager ni. Selalunya kalau dapat bajet kita ada agihan yang okey untuk productionnya 30% ni. Tak ada, pasal kita kadang-kadang kita terganggu dan bermasalah oleh beberapa rakan teman daripada artis, minta maaf lah kan. Sehingga kita yang jadi pengurus produksi ni nak memperbetulkan sesebuah penerbitan agak terganggu. Jadi kerana saya dipersoal baru-baru ni, rasanya 2 hari lepas tu, saya pun agak macam terganggu pasal kita dah biasa dengan bajet kita buat. Saya kata okey, kata 90,000, kita dah tahu okey untuk
kita dah agak-agak untuk artis dah, kita dah check dulu kita punya artis siapa. Kalau dia well established punya artis, commercial punya artis, star value dia tinggi, ada kita dah atur. Jadi makna kadang-kadang kita yang jadi production team kadang-kadang terpaksa mengalah, sepatutnya dapat 15,000 jadi 10,000, 8,000, tetapi pasal nak membantu biarlah production tu bergerak, jadi terpaksa juga. Cumanya bila saya dipersoal tu dengan ada kerja, jadi saya nak menjawab pun rasanya saya terang juga. Begini keadaannya macam saya yang macam yang saya cakap sekarang lah. Tapi dia kata, oh mesti takkan you dalam industri filem tak ada peratus gitu. Jadi agak payah nak menjawab lah. Tu yang saya tanya hari ni. Terima kasih. Sama ni, panjang tu. Panjang. Saya rasa Cik Ali ni nak ikut kursus saya nak tanya pasal satu je ke? Tidak ya? Okey. Okey. Tak apa, okey. Terima kasih. Kepada kawan-kawan kita semua tu, harap share yang mana pasal perkongsian lah, okey. Cik Ali ni dia zaman-zaman 87 lagi dia dah involve. Maknanya dia lebih lama daripada saya, cuma dia duduk di Sarawak, Kuching Sarawak. Tapi beliau adalah seorang juga art director untuk filem Puteri Gunung Ledang untuk pengetahuan dan baru-baru ni filem White Raja dia involve dalam aksesoris saja aksesoris kecil, maknanya biasanya kita di Sarawak ni lebih banyak kepada filem-filem yang luar lah. Ada Sleeping Dictionary, Bowler dan apa segala. Banyak juga yang datang Sarawak, alhamdulillah. Okey. Bagus, dia punya ilmu pun tinggi. Jadi alhamdulillah dia duduk dengan kita pun kita dapat juga share pengalaman dia, ilmu yang dia ada. Setidaknya korang pun dengar juga tadi bila kita perlu propose dekat mana stesen TV. Pasal TBS saya tak pernah buat projek dengan dia. Pasal RTM dia hire producer, tapi TBS tak tahulah producer macam mana rupa dia. Jadi dia ada persen-persen. Memang dia ada persen-persen, tapi benda tu tak diguna pakai dalam keadaan sekarang kerana kita zaman makin maju lah. Ada Instagram, ada macam-macam. Jadi dia tengok kat situ pula. Jadi harga dia mahal kat situ. Puan Nadia hati-hati ni kadang penting juga ya. Tapi tak apalah. Kita telan dulu. Nanti kita akan bincang lagi soal-soal benda tu. Jadi saya nak sambung balik kita. Ada lagi soalan tak agak-agak? Tu. Silakan buka mic. Okey. Assalamualaikum. Minta maaf mengganggu bang. Mencelah sikit. Tak Saya apa. pendapat abang lah. Dengar tak bang? Nah. Okey. Sekarang ni berkenaan bajet lah. Banyak sekarang ni melibatkan bajet ni dengan LP. So banyak production yang LP sekarang ni lagi besar daripada PM. Semua dia nak kontrol bajet, semua dia nak buat. So macam mana pendapat abang tu? Okey, terima kasih banyak. Soalan cantik kan, bagus. Okey. So kalau kita ikut hierarki kepada tata organisasi, LP itu memang letak di atas kita sebagai project manager lah. Maknanya dia di bawah producer yang keluar duit, jadi dia akan lantik semua LP. Jadi LP ni sebenarnya terpulang pada LP yang dia dapat. LP itu dia gila kuasa tidak. Tapi sebenarnya LP akan bekerjasama dengan production manager untuk buat bajet. Pasal LP pun kadang-kadang tak baca skrip juga. Dia pakai angguk dia punya projek yang lama tu nak ikut gitu, tak boleh. Pasal setiap bajet perlu selari dengan kehendak skrip. Kalau tak selari dengan kehendak skrip, maka kau pening lah production manager. Bila kata kita sebagai production manager, bila live producer buat benda tak boleh, kau kena buat macam ni pasal kau tak baca skrip lah. Kan, kau kena baca skrip, kau boleh tahu lah buat bajet. Aku baca skrip. Pasal you baca skrip, you kena kuatkan production manager tu kena kuat bahawa aku tahu cerita ni, apa masalah dia aku nak buat bajet. Ada experience buat bajet semua kan. Artis kontak semua ada kan. Itu nanti kita bincang lagi tu. Dengan siapa nak kontak kan So, tetapi harus dimaklumkan pada Din, line producer memang duduk dia di atas kita. Dia punya hierarki dia tu, dia punya catat organisasi ya. Jadi kita itu nanti akan pergi dekat nombor dari report tu.
Report tu akan sampai ke situ lah. Nanti dengar pelan-pelan. Sabar adik-adik, sabar ya. Oh. Ada lagi, Li? Okey, silakan. Minta maaf ya, ni mencelah sekadar berkongsi sama lah kan. Bila saudara siapa lagi? Nur Afifuddin ya. Din. Panggil Din dia. Din. Bertanya pasal Pak Din. Tentang LP dan production manager tadi kan. Ni pandangan saya je lah. Pandangan saya secara peribadi. LP tu memang di atas PM. Hierarki dia memang di atas PM. Tetapi pada pandangan saya, LP dia punya tugasan memang dah kata orang begini dan dia ambil satu PM, dia amanahkan untuk jaga bajet macam yang dibentang oleh saudara Misnen tadi. PM penting tak penting dalam satu production memang penting, dan dia lah menjaga semua keseluruhan bajet segalanya daripada A sampai Z. Jadi antara LP dengan production manager pada saya, LP cuma bidang kuasanya cuma mentadbir apa segala diberi gini, tapi bila dia dah appoint PM, jadi rasa pada saya dia tak sepatutnya mencampuri urusan hal deal apa segala PM dengan yang lain-lain lah, pasal dia dah amanahkan PM. Kalau dia tak percaya dengan PM, tak payah ambil PM lah. Nah, itu pandangan saya lah. Jadi biarlah dia yang handle, dia yang bayar gaji orang, dia yang bayar ni, dia yang deal ni. Tapi kalau dah kita dah appoint PM, so meaning that PM bertanggungjawab, dan dia cuma memantau. Kalau ada yang kurang betul, tak kena pun, dengan cara yang beretika, dia akan deal dengan PM. Okey, saya rasa gini-gini, macam mana Encik Misnen, boleh tak gini? Itu yang sepatutnya. Tetapi kalau dia mencampuri, maknanya dia ni pada saya memang salah lah, walaupun hakikatnya hierarki dia tinggi daripada PM. Itu pandangan saya secara peribadi lah. Okey, terima kasih Cik Ali. Itu adalah pandangan peribadi daripada Cik Ali. Sebenarnya itu peribadi itu peribadi, bukan pendapat semua orang ya. So pendapat peribadi kita tak boleh nak sengkal, itu peribadi. Tapi saya ulang sekali lagi bahawa kalaulah line producer tu nak buat bajet, biarkan saja dia buat bajet. Okey, biarkan saja. Tetapi biasanya dia buat bajet, selepas dia buat bajet, dia minta kita run through. Jadi bila kita run through, bajet itu tidak sekata dengan permintaan skrip, ketika itu kita akan fight lah untuk bajet yang kita perlukan tu. So kalau saya beritahu adalah lebih bagus production manager berjalan juga selari dengan line producer, pasal kesepahaman tu penting demi untuk kelancaran setiap production yang kita uruskan. Okey, ini ada satu soalan daripada Fazlina Muhammad Salhin, location manager. Fazlina dalam ni? Oh, dia tak nak tanya Location manager selalunya siapa yang bayar, production atau PM sendiri, dan macam mana dari segi bajet dia? Okey, Fazlina mana satu? Tengok orangnya. Saya nak tengok orangnya. Mana Fazlina? Kat sikit. Alright. Tu dia, bawah tu. Mana dia? Oh, dia tak buka video. Okey, Fazlina ada tulis saja. Dia soalan bertulis pun saya terima jugalah. Tak ada masalah. Okey. Okey, Fazlina. Pas. Engkau punya. Saya ingat siapa tadi. Saya kenal. Okey, location manager dibayar oleh producer ataupun production manager ya. Sebenarnya gini ya Pak ya. Sebenarnya semua untuk mengetahui semua. Dalam Malaysia ni, kalau setakat drama, kita tak ada location manager. Okey. Pasal kita, peruntukan kita, pas tutup dulu kita punya ni, pas. Okey. Dalam Malaysia ni kalau setakat drama, kita tidak ada location manager, ya. Kerana peruntukan dia tak cukup nak bayar production manager, kan? Tetapi kalau nak keluarkan, nak meletakkan production manager tu dalam kita punya production, producer kena bayar, bukan production manager. Production manager cuma bayar kalau production manager macam saya biasa, macam siapa-siapa yang bekerja dengan saya letak dalam bajet production. Saya tidak bayar sendiri.
Jadi PM bukan keluarkan duit sendiri untuk bayar location manager. Location manager itu adalah satu jawatan yang di bawah pengurusan ni. Dia ada location manager. Kalau buat filem, yes, dia ada location manager. Kadang-kadang saya tak perlu juga location manager ni. Kadang location manager pun dia tak faham apa location dia minta. Cuma kita arahkan, okey kau pergi sana, kau cakap dengan orang ni, kita nak syuting, aku nak datang tengok sekian bulan, aku nak bawa tim nak tengok. Itu saja, sedangkan dia tak tahu apa benda dia nak buat tu. Pasal bagi saya, location manager ni tak ada pun, tak apa. Pasal ni Malaysia. Saya beritahu, kita praktikan production manager ni adalah apa yang dipraktikan di Malaysia. Tapi kalau di overseas, luar negara, Hollywood, even saya pergi Indonesia, dia sistem dia lain. Macam production manager macam saya, bawa saya pernah di Indonesia, pengalaman saya di Indonesia, saya bekerja dengan terlalu ramai sangat tim, orang. Sampai di bawah saya ni tak tahu berapa puluh orang pun saya tak tahu. Saya tak kenal pun ada. Dia ada unit manager tu, inilah location manager tu lah, inilah PA lah, handyman lah, PU lah, macam-macam. Jadi sistem dia lain. Lampu pasal mungkin jadi murah untuk technical team, satu orang satu lampu pegang, lain. Kita satu lampu, dia satu lampu seorang, kita 3 lampu seorang ke sini. Ataupun ada 5 lampu keluar, technical siapa kat sini buat technical, 5 lampu keluar, kalau buat drama 5 dia jaga. Betul lah? Alright, faham Okey, lagi satu tadi apa soalan dia cakap ni? Ya, dah macam mana dari segi bajet dia? Okey, bajet dia tertaluk, okey. Macam sekarang ni kalau pas buat PM, okey, bila buat PM tu tertaluk pada penglibatan dia. Tapi kalau satu production, dia tu umpama bagi saya, kalau saya buat PM untuk drama, saya anggap dia macam assistant PM lah, bajet assistant PM saya keluar untuk dia lah. Mana dia location manager, cek location dia. Setiap location dia cari, semua location kena cari. Mana kita bayar yang tu. Tapi drama production saya tak perlu. InsyaAllah tak perlulah. Kalau dia akan menambah 1,500 tu macam-macam kita boleh buat pas. Kita boleh bayar sana macam-macam lah. Jadi daripada kita pasal drama pun kita bukan berat sangat pun. Itu nanti kita akan bincang macam mana kerja tu tak nak jadi berat. Okay? Kita akan bincang kerja nanti. Mungkin ada petang ni ke tengok, kalau ada masa kita akan bincang macam mana kita mengatur dia tu supaya kerja itu tidak jadi berat. Alright? Okay? Ada soalan? Okay, yang lain-lain ada soalan lagi tak? Abang nak tanya satu lagi. Allah Makman, rajin mana, okey? Okey. Berkenaan apa tu? Perbezaan antara location manager dengan apa tu? Satu lagi koordinator. Koordinator apa dia punya tugas? Okey, Man. Local coordinator. Baik, boleh, tak ada masalah. Okey. Location manager adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencari lokasi-lokasi, mengawal lokasi, dia cek lokasi. Tapi kadang-kadang dia tak cek lokasi pun kita akan suruh dia pergi cari. Contoh dia, kita nak syuting di contoh dekat pantai kita dah biasa pantai tu pantai BD. Nak pergi dekat sana, jadi dia uruskan segala dekat situ. Daripada surat menyurat ke mana dia kena uruskan. Okey, untuk location manager. Itu location manager. Alright? Maknanya kalau dia pergi rumah, tapi saya kadang-kadang saya tak percaya. Saya bercakap tadi, saya kurang percaya sikit location manager ni sebenarnya. Saya lebih suka tengok mata kepala saya sendiri. Dan baca skrip saya tahu bayangan saya kat mana. Walaupun saya bukan director, sebagai production manager, saya baca skrip saya tengok rumah ni. Rumah ni kat sini. So macam sekarang ni, macam saya tengok dalam grup production manager, ambil dalam mudah pun ada, sehingga jadi benda ni yang jadi teguran-teguran daripada industri. Bila mana production manager yang tidak qualified, yang mana production manager hanya tak baca skrip, agak-agak aja, okey baca skrip, tengok location, check location. It is not a production manager. Okey, itu bukan production manager, itu ayam, faham Production manager dia kena tahu semua. Ada yang baca skrip, okey, boleh tak dalam WhatsApp group, boleh tak dapat location rumah banglo, boleh tak dapat location ini berlaku sebenarnya. So dia pun telefon, hello pakcik nak syuting rumah boleh? Kau tak tengok pun rumah tu kena tak kena. Bila datang director bising, gerbang kau lah macam lintang pukang. Dia kata apa? Pasal tanggungjawab tu besar Kan? Okey. Lepas tu koordinator.
awak cerita pasal koordinator mana? Tadi location manager mana? Bagi saya untuk filem boleh man. Okey. Kalau koordinator dia menguruskan segala-galanya dekat mana location. Contoh dia macam saya pergi ke Sarawak atau pergi ke Sabah. Kan? Sabah Johor. Johor mana Johor? Johor mana Johor? Johor. Ya. Johor lah. Kota Kinabalu. Contohnya nak pergi Sabah. Tadi Johor, tolong abang abang nak pergi Sabah ni nak cek berapa location. Kan nanti ada few thing nak buat, cek makan, minum, transportation. Itu dia panggil local coordinator. Maknanya orang yang menguruskan kita di KK, kita pergi sana, dia bawa. Tapi bukan orang yang recommend mana location, kita pergi tengok. Kan? Orang yang recommend cateringnya kat mana, orang yang recommend tempat tinggal mana, itu local coordinator. Orang yang mencari extra itu dipanggil local coordinator. Orang yang bantu itu. Betul gitu Cik Ali? Ya, okey. Betul itu. Betul. Okay. Alhamdulillah, bagus. Lagi ada soalan? Mencela sikit Tuan. Silakan Tuan Jo. Okey, saya pun saya bermula kosong ni. Jadi selalunya kalau kosong ni soalan dia yang bodoh-bodoh lah. Jadi no problem. Saya ke arah penerbit. Selalunya saya ada sedikit kemuskilan di sini. Yang pertama is berapakah budget untuk PM ni? Maksud dia bukan dia yang kena bayar, bukan. Untuk PM. Contoh kalau projek 120,000, berapakah persen untuk dia? Okey, pertama. Yang kedua kan, sebab PM ni dia yang mengatur segala-galanya. Sama ada terlebih budget, terkurang budget. Okey, sekiranya terkurang budget, lebih penggunaan, siapakah yang bertanggung jawab? Okey, satu. Kedua, sekiranya budget itu sepatutnya 90,000. Dia buat 75,000 saja, ada lebihan 15,000. Macam mana dia mengatur dengan producer? Macam ini lah Tuan, dia punya soalan. Ini soalan bodoh-bodoh sedikit lah, tapi mohon pencerahan anda sedikit. Thank you Tuan. Terima kasih banyak kerana jadi producer kat sana. At least adalah orang kat sana boleh kerja cari rezeki ya. So untuk jawab soalan pertama tadi, saya dengar berapakah bajet seorang pengurus produksi ya. Okey. Production betul production manager berapa bajet untuk bayar orang macam saya lah ya.